Sabda Rasulullah SAW, hargailah waktu sihat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Hai, nama Muhammad Nur Al-Amin bin Muhammad Zakir, nombor metrik 1221918 dari program Akidah dan Agama. Hai, nama saya Nur Aisyah Taslim binti Azhar, nombor metrik 1213469 daripada program Akidah dan Agama. Bye. Hai. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Kamruddin, nombor metrik 1211660. Saya Aisyah binti Muhammad Zalani, nombor metrik 1211631. Saya Hafizah binti Muhammad, nombor metrik 1213312. Nama saya Siti Hajat Sarah binti Iqbal, nombor metrik 1211617. Bye. Hai, nama saya Amirah Hanani binti Zazali, nombor metrik 1213555. Hai, nama saya Adini Sashabila binti Mazlan, nombor metrik saya 1211643. Bye. Hai, saya Nasyara Nazim binti Muhammad Zakir, nombor metrik saya 1211664. Dan saya Nur Maisarah binti Muhammad Zakir, nombor metrik 1211622. Saya Najah binti Mahmud Sriwijaya, nombor metrik 1211651. Kami dari Program Dakwah dan Pengurusan Islam. Dasawarsa ini, amalan gaya hidup sihat dan aktiviti bersifat fizikal sering diabaikan dalam kalangan pelajar. Ramai pelajar kurang bergiat aktif dalam aktiviti fizikal sehingga tahap kecergasan fizikal mereka berada pada tahap rendah. Ada antara mereka yang hanya memfokuskan pelajaran sehingga mengabaikan aktiviti sukan. Menelaah pelajaran terutamanya selepas waktu asar sudah menjadi rutin para pelajar. Hakikatnya perkara ini perlu dielakkan kerana ia boleh melembabkan otak dan menyebabkan pelajar tertekan. Ramai juga pelajar yang mengamalkan cara hidup sedentari. Dalam erti kata lain, mereka tidak banyak menggunakan tenaga dan dikelaskan tidak aktif. Kajian Adolescent Health Survey 2017 menunjukkan 50.1% remaja gemar duduk sehingga 3 jam tanpa sebarang aktiviti fizikal. Waktu senggang pelajar lebih banyak bertumpu kepada aktiviti berbentuk hiburan seperti bermain gadget, menonton televisyen dan tidur. Gaya hidup sedentari semestinya tidak membawa kebaikan kerana tenaga yang tidak digunakan membawa kepada peningkatan glukosa yang menjadi punca kegemukan. Pelajar juga selalu mengamalkan tabiat makan berlebihan. Menurut kajian, individu yang gemar minum dan makan terlalu banyak adalah tinggi risiko untuk mengalami kemerosotan kesihatan mental. Tabiat ini juga menyebabkan pelajar lebih mudah mengantuk apabila mereka tidak minum dan makan dengan kuantiti yang betul. Fenomena ini dikenali sebagai hipoglikemia reaktif di mana kandungan gula dalam darah menurun mendadak usai saja makan besar. Jika tabiat ini tidak disepadukan dengan aktiviti sukan, ia akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan pelajar. Gaya hidup sihat adalah aktiviti yang bertujuan untuk mengekalkan, merawat dan memastikan tubuh badan sentiasa dalam keadaan yang baik. Gaya hidup sihat bukan sahaja mengenai gaya pemakanan, malah ia melibatkan pelbagai aspek seperti waktu tidur, rehat, bersukan dan sebagainya. Pengetahuan tentang amalan gaya hidup sihat penting bagi mewujudkan kesedaran demi mengekalkan kesihatan tubuh badan. Walau bagaimanapun, majoriti rakyat Malaysia mengamalkan cara hidup yang tidak sihat sejak kecil kerana kurangnya bimbingan daripada golongan yang lebih dewasa. Pada masa yang sama, rakan memainkan peranan yang penting dalam memupuk kesedaran tersebut.
Aktiviti bersukan merupakan salah satu cara yang mapan bagi mengamalkan gaya hidup sihat. Dalam Islam, setiap penganutnya dituntut untuk menjaga kesihatan. Oleh itu, setiap pelajar seharusnya menjadikan aktiviti bersukan sebagai salah satu aktiviti harian. Pada masa yang sama, pengambilan makanan ringan harus dikawal. Ini kerana makanan ringan mengandungi banyak kalori, gula, lemak dan garam yang menyebabkan kenaikan berat badan dan menjejaskan fungsi otak seperti ingatan, fokus dan kreativiti. Aktiviti bersukan memberi kesan yang baik kepada kesihatan anggota dalaman, khususnya jantung. Dari sudut biologi, ianya dapat meningkatkan kesihatan kardiovaskular, kekuatan otot dan kebolehan aerobik. Sukan dapat membantu badan untuk mengeluarkan peluh, mengurangkan lemak, meningkatkan metabolisme dan menguatkan otot. Sukan dapat membentuk disiplin, tanggungjawab, komitmen, toleransi, hormat menghormati, kesetiaan dan semangat berpasukan di kalangan individu yang bersukan. Ia juga dapat melatih individu untuk bersikap berani, berdikari dan berhemah tinggi dalam menghadapi cabaran dan kegagalan. Sukan juga memberi manfaat kepada kesihatan otak. Ia dapat membentuk pelajar menjadi seseorang yang berfikiran optimistik dan memberi kesan positif kepada kawalan rasa bimbang, tertekan, mood dan keterampilan diri. Selain itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti fizikal dikatakan mampu membina nilai-nilai positif lain seperti kepimpinan, kesukarelawanan dan kenegaraan. Di samping itu, hubungan sosial dapat ditingkatkan dengan bersukan. Sukan dapat mewujudkan semangat patriotisme, kekitaan dan persaudaraan dalam kalangan pelajar. Persahabatan akan menjadi lebih akrab apabila pelajar selalu meluangkan masa bersama. Ukhuwah Islamiah yang terjalin ini mampu membendung mereka dalam terjerumus dalam gejala sosial yang tidak bermanfaat. Badan sihat, otak cerdas. Peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa aktiviti bersenam memberi 1001 faedah kepada manusia. Lantaran itu, setiap mahasiswa harus meluangkan masa untuk bersukan. Apabila minda cerdas, mereka dapat belajar dengan baik dan mampu memberi tumpuan ketika pensyarah sedang mengajar. Mereka yang menjadualkan aktiviti sukan tidak akan cepat letih sekaligus dapat memperbaiki tingkah laku positif dan mendorong kepada peningkatan akademik. Paduan antara aktiviti fizikal, tabiat makan secara sihat, waktu makan yang betul serta pemakanan berkhasiat sesungguhnya membantu meningkatkan kesihatan tubuh secara keseluruhan. Dengan itu, amalan gaya hidup sihat dapat mencegah atau mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, jantung dan kanser serta membantu mendapatkan berat badan yang ideal. Badan cergas, otak cerdas. Bye. Dengan itu, jelaslah bahawasanya sukan merupakan salah satu bentuk hiburan yang digalakkan dalam Islam. Bagaimanapun, dalam keseronokan melakukan aktiviti riadah, seseorang Muslim tidak boleh mengabaikan perkara utama seperti melaksanakan ibadah wajib dan penjagaan aurat. Oleh itu, Islam telah menggariskan beberapa kaedah terbaik untuk menutup pintu dan kerosakan dengan menyesuaikan kegiatan sukan mengikut syariat. Syarat dan peraturan yang perlu digunapakai dalam melaksanakan kegiatan riadah bertujuan agar apa sahaja yang dilaksanakan tidak terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar.